Nak apa lagi? Kan? Say hello to your friend. Saya punya impian tau Tazim. Ya, impian apa tu? Saya ada impian untuk macam nak mengembara begitu, tapi tak berani lagi lah untuk berseorangan. Sebabnya banyak sangat memikirkan tentang risiko, dan saya harus tabik pada tetamu kita ini kerana dia seorang wanita. Ya, benar. Dan berani mengembara secara solo, dan Mengembara secara itu solo. satu benda besar. Hisham, saya tak nak mengembara secara solo. Satu sebab je. Tak ada orang nak ambil gambar. Sekarang ni Itu tripod masalah. ada. Sekarang rasa tripod saya tak ada. Tripod segitu, Kan? bawa Ada kawan seronok. Tapi seperti mana Hisham Sebab mengatakan, tempat tu tak ada tempat babi belah. Itu je masalah untuk awak. Macam Ida, dia tak kisah pasal babi belah. Assalamualaikum. Apa khabar? Baik. Bawa balik daripada mana ni? Saya baru balik bulan 4 hari tu, baru balik daripada Trans-Siberia dan juga separuh daripada Europe lah. okey, ni saya nak buku yang saya pegang ni sebenarnya kompilasi travelog 7 benua. Ya. Di antaranya pengembaraan Ida sendiri. Ada nyatakan di sini 2 kali mengembara melalui perjalanan kereta api terpanjang di dunia, iaitu Trans-Siberian, dan telah menjejakkan kaki ke Annapurna Base Camp. Annapurna. Annapurna tu salah sebut. Annapurna Base Camp. Itu di mana tu? Itu di Nepal. Nepal. Ya, Okey, itu dia bukan- dekat Everest. Berhampiran. Di negara yang sama, tapi dia punya lokasi tu berbeza lah. Mungkin Okey, Everest sini, Annapurna di sini. Dan mungkin ramai yang pasang hajat nak sampai ke Annapurna, tapi anda telah pun menjejakkan kaki ke sana. Jadi, macam mungkin boleh kongsikan terlebih dahulu, macam mana boleh terlintas? Dia adalah pekerja seperti mana anda semua, kita semua bekerja juga, tetapi dia telah membuat keputusan untuk mengambil cuti dan mengembara. Ya. Kenapa? Macam mana? Kenapa? Mengapa? Okey, saya masa tu sebelum saya ambil keputusan untuk mengambil cerita bergaji untuk mengembara ni, saya dah bekerja lebih kurang 9 tahun. Jadi 9 tahun tu saya memandang pada diri saya kan, saya memang dah lama sangat nak mengembara, tapi saya masih lagi belum ada keberanian. Jadi bila 9 tahun saya fikir saya bekerja tapi tak ada langsung hadiah untuk diri saya. Jadi saya fikir sampai bila? Sedangkan umur kita semakin meningkat, kerja tu sentiasa ada dan tak akan habis. Jadi saya fikir, okey, ini masanya saya stop dan fikir untuk diri saya apa yang saya nak. Jadi masa itu pun saya agak kira macam low sikit. Saya punya mood macam ada kurang Kurang stabil sikit. kurang stabil sikit. Bukan kurang stabil macam mana? Saya rasa macam kecewa, tak ada kemajuan dalam diri saya. Saya fikir saya kena buat sesuatu untuk diri saya. Anda memang minat benda-benda yang lasak ataupun consider sebagai lasak ke apa ni? Mungkin sebagai lasak jugalah. Sebabnya saya dalam saya bekerja pun di dalam bidang yang lasak juga, bidang produksi. Saya menjadi penerbit untuk eksplorasi, ekspedisi kembara. Jadi masuk hutan apa semua banyak. Nak tahu juga, ini juga merupakan salah seorang daripada antara penerbit kan? Penerbit yang hebat untuk menghasilkan rancangan-rancangan yang masyhur dan juga hebat di RTM sendiri. Rupa-rupanya dah geram juga tengok pengacara je kan. Alih-alih Ini dia sendiri. Nampak tu visual-visual ni. Cantik lah. Rasa geram je kita kat sini, rasa nak sampai tapi tak sampai-sampai. Okey, di antara banyak lokasi yang telah pun Ida sampai kan. Kalau boleh Ida kongsikan salah satu lokasi yang memang meninggalkan 1001 kenangan pahit ataupun manis. Sebab saya pasti setiap pengembaraan tu ada Cerita dia lah. saat-saat yang macam rasa mungkin terjatuh ke, benda-benda yang memang membuat anda rasa menyesal Putus asa. tapi berbaloi. Okey. Ya, situasi seperti itu. Mungkin salah satu lokasi. Menyesal mungkin tak. Mungkin rasa macam aduh, ini saya tahu. Apa nama tu? Dia Aurora Light. Ya, okey. Dah sampai Syam. Saya tengok kat Instagram je. Okey, balik pada soalan saya tadi. Okey. Negara yang saya rasa menyesal tu tak ada. Tapi mencabarlah. Mencabar adalah Mongolia dan juga Rusia. Sebabnya contohnya Mongolia, saya mengambil saya pergi ke Gurun Gobi dan saya tak jangka Mongolia itu kiranya lagi teruk daripada Malaysia. Dari segi apa? Mungkin dari segi kemudahan asas. Contohnya saya belum bersedia masa tu. Jadi bila saya sampai, bila saya tengok kondisi dia dengan tidak ada kelengkapan asas yang cukup seperti tandas, sistem perpaipan. Jadi saya macam
okey, saya kena tune kuat. balik saya punya pemikiran kan. Okey, saya rasa saya kena terima apa yang ada sekarang masa tu. Jadi bila ada masa seminggu pertama saya di Mongolia agak payah juga saya nak ambil adjust kita punya diri Berapa lama? pemikirannya. Berapa Saya lama? dekat Mongolia masa tu 3 minggu. 3 minggu Ya. Apa yang dia buat 3 minggu? Saya mengembara Keseluruhan? tak adalah keseluruhan. Saya pergi Gobi saja hampir 2 minggu. Okey. Lepas tu saya kembali ke Ulaanbaatar dan saya menginap dengan orang tempatan dan mengetahui cara hidup mereka kat sana. Oh, Ida, apa sebenarnya yang awak cari bila mengembara? Mesti sebab kadang-kadang kan macam Tasnim, kalau dia pergi melancong, kita dah tahu apa yang dia nak. Kan? Kalau macam anda, apa yang anda nak sebenarnya? Macam saya pun sebenarnya saya tak tahu apa saya nak. Lepas tu kalau kita pergi mengembara ni kadang-kadang kita mengenali diri, kita belajar. Oh macam ni saya rupanya. Oh saya boleh terima macam ni. Kadang-kadang saya tak suka bila saya mengembara selama hampir dekat setahun tu baru saya tahu saya tak berminat dengan bandar. Saya lebih suka kepada alam sekitar, kepada kampung-kampung, kepada kehidupan yang sangat minimalis macam tu. Jadi banyak saya elakkan pergi ke bandar-bandar besar macam Paris, Milan apa semua tu kan. Yes, kalau saya pergi pun saya akan tinggal mungkin 2 hari lepas tu saya akan keluar. Jadi dari situ Ikut saya syarat mengenali sampai diri. sana, lepas tu akan ke tempat lain. Itu sebagai tempat persinggahan sajalah. Mesti ada rasa macam perbandingan negara kita dengan negara-negara yang anda pergi kan? Sangat. Waktu itu apa yang rasa? Itu mungkin juga salah satu daripada banyak mengembara mesti ada satu pengajaran yang anda dapat. Bukan pengajaran lah, satu pengalaman kan. Perbezaan. Macam perbandingan macam Isyam kata dari negara kita dengan negara-negara maju ni. Macam persepsi kita, pandangan kita pun mungkin ada sedikit berbeza Dia kan. macam ni lah. Kalau kita pergi mengembara di negara mana sekalipun, kita akan tengok balik, reflect balik, tengok balik negara kita. Kita akan buat comparison. Kita tak akan lari daripada benda tu. Walau macam mana sekalipun kita akan fikir Malaysia is the best. Sebabnya mungkin saya dah mentap di Malaysia. Ini bukan saya bercakap mengenai apa-apa, tapi saya bercakap pasal negara Malaysia. Saya sangat sayang Malaysia. Jadi bila kita tengok negara maju, dia pun ada kepincangan dia juga. Jadi dan saya pasti tak ada satu pun rakyat Malaysia, rakyat di negara mana-mana sekalipun akan berpuas hati dengan pentadbiran dan apa jua yang berlaku di sana. Tapi pada saya, dari situ saya belajar. Betul. Menghargai dia negara kita. yang sempurna pun rakyat dia tetap tak berpuas hati. Ya, betul. Okey, yang ni kongsikan. Tadi bas tu nak macam nak Ini sengit di dah mana? kita tengok dah. Bas Di tu mana tadi. dia? Ini di Mongolia. Mongolia. Mongolia ni yang di Mongolia Ini tu. suhu dia minus 35 darjah. Sangat sejuk. Negatif 35. Okey. Ush. Ini upacara untuk mendekatkan anak kambing itu kepada ibunya balik. Sebabnya bila musim sejuk, ni orang nomad Mongolia. Okey, dia orang akan ambil anak tu masuk dalam rumah untuk mengelakkan anak tu mati kesejukan di luar. Jadi bila lepas tu, dibawa keluar balik untuk menyusu, ibu dia tak nak terima. Jadi dia ada satu upacara yang Khusus untuk lah, itulah. Okey. Baik, sekarang ni macam Ida bila pergi saya nampak depan kami ni sekejap lagi kamera akan tunjuk ada beg ni semua kan. Ini memang sebagai orang kata istilah backpackers kan. Yap. Okey, apa yang ada dalam beg ni? Selalunya ada Kena bag. tunjuk di beg ni apa yang ada dalam beg ni? Warna beg tu menunjuk dah banyak tempat beg ni sampai sebenarnya. Bag ni Kandungannya. dengan saya dah 11 tahun. Itu dia 11 tahun ni. Badi. Teman setia ni. Okey. Dalam ni selalunya saya ada baju t-shirt, baju jeans, 2 helai macam tu. Buku apa semua, kompas ke alat ke? Tak, buku sekarang sebab berat kan. Jadi kita guna e-book saja sekarang. E-book. Ada kemudahan. Dia yang biasa travel ni biasa kemarin tahu apa yang perlu bawa, apa yang tak perlu bawa. Kadang-kadang baju satu je. Kita pun satu cukup ke kan? Kan betul? Betul. Saya buat sekurangnya 3 helai t-shirt. Saya pakai. Kadang-kadang dah sampai terkoyak sikit. Apa semua dah tak ada rupa Koyak t-shirt. sikit Saya terpotong buang lengan. dan saya beli satu. Saya takkan bawa lebih ekstra daripada sepatutnya. Cumanya waktu yang saya pergi travel baru-baru ni sangat ekstrim. Minus 35 darjah apa semua tu. Jadi saya terpaksa beli baju down jacket untuk
kita kan negara Sejuk. Asia kan. Yelah. So Okey. macam artinya macam kalau laluan tu macam mana nak pergi? Sebabnya sekarang ni okey, mungkin kita boleh gunakan sistem yang ada di telefon pintar. Adakah Okey. itu salah satu daripada cara anda nak pergi ke satu tempat? Mengembara macam mana? Dia macam ni. Okey, saya dah ada secara generalnya saya dah tahu saya nak pergi ke mana. Saya contohnya Dah merancang ya, saya nak pergi Eropah melalui jalan darat. Jadi saya perlu membuat saya punya penyelidikan bagaimana saya boleh pergi ke sana dan cara bagaimana. Apa nama ni? Jadi bila saya buat research, saya nak pergi Eropah, saya tengok okey, kita boleh pergi Eropah gunakan Trans-Siberia. Kereta api terpanjang di dunia. Jadi why not saya cuba tu. Jadi saya buat research. Jadi saya bermula daripada Beijing, pergi ke Mongolia, Rusia dan seterusnya sampai di Eropah lah. Kos, adakah anda meletakkan sedaya upaya meminimumkan kos atau macam mana? Yap. Sebabnya Yelah, Yelah. lama tu. Betul. Tapi kalau semakin rendahnya kos, maka semakin beratlah rupa tanggung anda punya pengangkutan, betul tak? Okey, betul. Tapi selalunya bila kita mengembara ni, kos yang paling besar adalah penginapan. Jadi saya bila saya ada kenal seorang pengembara dari Bulgaria, dia yang memperkenalkan saya couchsurfing. Jadi Couchsurfing? Ya, couchsurfing. Jadi saya menginap di rumah orang tempatan. Jadi situ saya boleh belajar mengenai budaya, cara hidup, ekonomi dan tempat-tempat lokasi-lokasi orang tempatan saja yang tahu. Ada aplikasi tertentu tadi? Ya, Couchsurfing, Couchsurfing. Ya, couchsurfing.org. Itu untuk semua pengembara lah. Ya, selalunya digunakan oleh backpackers. Belum lagi popular di Malaysia. Kira masih baru. Tapi kalau di belah Eropah dan di belah barat sana mungkin dah popular lah. Ada dua benda saya nak tanya. Ya, okey. Bahasa dan juga makanan. Itu saya rasa itu juga antara Fahri yang Hisham akan macam nak jadi- mulakan Kalau pengembaraan. saya nak mengembara, saya kena fikir ni macam apa yang saya nak makan, lepas tu nak bercakap dengan dia orang yang Kekangan tak dari bahasa. segi komunikasi tu lah, penggunaan bahasa. Sebenarnya bahasa tu kita jangan jadikan kekangan sangat sebabnya kita dah banyak aplikasi. Okey, contohnya saya banyak guna Google Translate. Jadi saya betul type. juga. Ya, lepas tu saya tunjuklah walaupun Google Translate tu bahasa dia bila dia Baku, terjemah tu macam berterabur Ya, ya. tapi sampai maksudnya. Ya, ya. Kadang-kadang kita bercakap dengan ayam dan itik tapi Greece dah sampai kan? dah. Okey, dalam banyak-banyak lokasi, Ya. lokasi yang paling anda rasa sangat cantik dan memukau lah Ajaib, pemandangannya, apa dia? Pada saya suka Romania Romania. dan Rusia. Sebab Romania tu dia masih lagi orang kata apa, dia punya alam sekitar dan dia punya budaya tu semua masih lagi dikekalkan dan juga dia punya pemandangan di Romania tu sangat kira saya macam kalau ni saya membayangkan saya rasa saya masih di sana. boleh bila tengok anda pun boleh bayangkan jugalah. Okey, kalau satu negara kita akan balik dengan sesuatu. Contoh macam t-shirt kan, I love Bangkok ke I love Sarawak semua. Kalau anda apa yang akan balik? Saya hanya beli magnet saja. Magnet. Lepas tu Kitchen tak lah. Magnet Magnet okey. dia sebabnya magnet pun dekat sana mahal kan. Oh, Saya kan murah, dalam bajet betul. kan. Lepas tu saya meminimaliskan saya punya perbelanjaan lah sebab kita pun bawa beg ni saja seorang pula kan. Ini daripada mana ni? Rusia. Rusia. Ya, Terima kasih lah. Rusia. Terima kasih. Tapi Terima semua kasih. ini anda semua boleh dapat mengikuti Buku perjalanan ni, Ida dan juga kawan-kawan yang lain, semua ada di buku kompilasi Travel Travel 7 Benua di sini. Dan saya rasa ini satu buku yang ikhlas daripada anda semua kan untuk anda dapatkan. Jadi saya rasa boleh jadi rujukan jugalah kepada bakal pengembara. Ya. Okey, kalau dah semua dah banyak tempat pergi lokasi seterusnya, pengembaraan seterusnya ke mana? Agak-agak tu. Yang lebih thrill. Soalan yang selalu ditanya. Fani ke mana? Okey, tahun depan saya bercadang untuk membuat beli satu van. Saya akan convert van tu menjadi camper van. Okey. Camper van. So saya akan cuba untuk mandu daripada Eropah balik ke Malaysia macam tu. Dan ya. So itulah perancangan sekarang ni. Kat situ Tak ada orang dah halang jimat ke? kos dah tu. Kan? Ada camper van dah jimat kos penginapan. Ida, tak ada orang halang ke Ida? Tak payahlah buat benda ni. Sebenarnya okey, pada mulanya keluarga saya agak sukarlah nak biasa melepaskan lah. saya kan, tapi saya macam bagi kepercayaan kat mereka. Saya cakap okey, saya janji setiap 3 hari sekali, paling lama pun 3 hari saya tak akan
paling lama saya tak akan hantar berita 3 hari. Kalau lebih daripada 3 hari, silalah pergi ke kedutaan ke apa ke carilah saya. Allah Akbar. So, tapi tiap-tiap hari saya Alhamdulillah. memang akan update di mana lokasi saya, apa saya buat dan saya akan pastikan saya balik ke penginapan saya sebelum pukul 10 malam. Jadi apa saja yang cara yang kita jaga keselamatan kita di Malaysia ni, Betul. kita aplikasikan di luar negara. So Disiplin diri ya. ya, jadi sebulan pertama jadi saya ikut saya punya apa yang saya janji kepada keluarga saya. So mereka berpuas hati. So dia kata okey. Okey. Teruskan. FB Okey. Ida apa? Oh, Ida Yunus. Ida Yunus, Saya akan follow lepas ni. Lepas ni Hisham akan merancang pengembaraan. Hisham Saleh Menarik, berbekalkan buku kompilasi Travelog 7 benua ini. Okey, terima Baik. kasih Ida. Sama. Ida merupakan satu Hebat. kerja yang hebat. Tak semua orang boleh seperti anda dan juga kawan-kawan yang lain. Dah merancang dah pergi mana? Paris kan? Saya tahu. Okey, kita... Pandai Hisham Saleh. Okey, baik. Terima kasih Ida. Terima kasih. Dan kepada anda yang ingin merancang pengembaraan anda, mungkin boleh mulakan kecil-kecilan dulu. Jangan terus ke Eropah, tak tahu menahu. Kena merancang sebaik mungkin. Seperti mana yang Ida nyatakan tadi. Okey. Barulah anda boleh memulakan pengembaraan anda. Selamat pagi.